Kita sambung sedikit lagi nota kita berkenaan dengan open channel flow ni. So ini adalah dia di penghujung kuliah kita. So saya ingin memperkenalkan berkenaan dengan hydraulic jump. So yang paling mudah, hydraulic jump ialah satu fenomena di mana kedalaman air walaupun cetek tetapi mempunyai tenaga yang tinggi dan akhirnya menyebabkan ia meningkat naik. Kerana apa? Kerana supercritical ni kita kata dia bukanlah kebiasaan bagi aliran. Aliran dia nak mengalir santai-santai sahaja, dia akan prefer ke mengalir dengan perlahan. Oleh itu nature-nya untuk dia kembali kepada subcritical, selalunya dia akan berlaku satu fenomena yang kita panggil hydraulic jump. So in open channel flow, a supercritical flow can change quickly back to a subcritical flow by passing through a hydraulic jump. So the upstream flow is fast and shallow, and the downstream flow is slow and deep. Okay. So jadi bila dia seketika sebelum dia menjadi hydraulic jump tu, selalunya laju akan cetek tetapi air akan mengalir laju dan dia boleh hit, dia akan boleh jump, air akan boleh jump lah. Okay, alih-alih dia akan menjadi kedalaman yang tinggi. Okay. So the hydraulic jump is quite thick, ranging in length from 4 to 6 times the downstream depth. So maksudnya dia boleh menjadi 6 kali ganda daripada kedalaman dalam keadaannya perlahan. Okay, it is very important that such jump be located on specially designed aprons. Otherwise, the channel bottom will be badly scored by the agitation. So ini yang saya nyatakan di peringkat awal tadi. Selalunya kejuruteraan awam atau sebagainya akan cuba untuk predict di mana hydraulic jump berlaku dan sebagainya dan menyediakan kawasan yang tertentu. Kerana apa? Sekiranya kita gagal untuk predict yang ini, so dia akan boleh menyebabkan sungai bertambah dalam atau merebak, perkara-perkara termasuklah banjir tanah dan sebagainya. Kerana dia akan berlaku hakisan. So by the agitation. Doktor, tanya sikit. Ya. Hydraulic jump ni dia lebih kurang macam kepala air ke? Lebih kurang gitulah. Tapi kita kata semestinya kepala air tu saya tak berani nak jamin lah. Sebab kita nak kena tengok apa sebenarnya berlaku kan. Tapi andai kata kita nak anggap kepala air tu adalah fenomena hydraulic jump, saya boleh terima lagi lah. Okey, boleh ke? Okay. So jumps also mix fluid very effectively and have application to sewage and water treatment design. So yang ini antara lain lah perkara yang kita perlu ambil perhatian. Okey, kerana kita yang selalunya yang sudah kita cakap lah kepala air ke apa, selalunya orang akan relatekan dengan dam dia buka overflow gate dan sebagainya. So bila dia buka overflow gate tu, kita kata tenaga yang kuat, air akan mengalir dengan tenaga yang kuat. So akhirnya dia akan jump. Itu sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Tapi kita tak tahulah, saya tak fokus kepada apa yang berlaku baru-baru ini dan sebagainya. Okay, tapi nak dikatakan itu adalah fenomena hydraulic jump, saya bersetuju lah. Okay, so apa contoh hydraulic jump? So yang selalunya kalau kita buat di makmal lebih kurang macam ini. Kita alirkan alirkan air pada satu angle. So tiba-tiba air kita kata sepatutnya kita kata kalau secara normalnya air akan terus mengalir. Okay, ataupun air akan kalau dia nak mengalir tinggi lah. Okay, tapi kita kata hydraulic jump berlaku sebab apa? Kita kata tenaga akan terlalu tinggi di sini menyebabkan kita kata air itu sendiri akan berlaku perolakan dan sebagainya dan akhirnya akan meningkatkan ketinggian dia. Okay, so secara realiti kita kata tak adalah nampak macam kita rasa nampak air itu masih lagi pada level yang tinggilah, tetapi kita kata secara illustrationnya kita kata ia boleh berlaku seperti ini. So maksudnya dia bergantung kepada nilai Froude number. So F di sini adalah Froude number. So semakin bila dia melepasi satu, kita kata dia berpotensi untuk menjadi hydraulic jump, tetapi semakin tinggi nilai Froude number, semakin kuat hydraulic jump itu
berlaku. So antara yang kuat di sini kita boleh nampak aliran air itu masuk tinggi, tetapi air tersebut akan bergulung dan menjadi ketinggian yang lebih tinggi. So pada ketika masuk ni dia tak berapa nak tinggi, tapi dia ada had laju yang tinggi menyebabkan ia di dalam range supercritical. So akhirnya dia akan create satu amount air yang cukup besar dan cukup tinggi. Okay, dan selepas ini dia akan menguruskan dirinya dan akhirnya dia akan mengalir tenang seperti biasa. Itu yang berlaku di selepas hydraulic jump. Jadi selalunya orang akan orang akan predict di mana hydraulic jump ini berlaku. Selalunya di dalam dam, di dalam empangan, kita akan buatlah supaya bila dia jatuh, hydraulic jump berlaku di kawasan yang kita predict dan kita boleh beri dia cement structure dan sebagainya. Kerana yang saya katakan tadi, dia boleh mengganggu tanah, buat hakisan dan sebagainya. Okay. So tetapi silibus kita tak pergi kepada sampai pelbagai jenis hydraulic jump ni, kita tak fikirlah. Kita cuma akan fokus sekiranya hydraulic jump berlaku, kita cuma predict berapakah had laju hydraulic jump dan apakah tinggi hydraulic jump tersebut. Itu sahaja yang kita akan fokus. Contoh kita akan lihat pada kuliah yang akan datang. Okey. Kemudian ini adalah nota. Maksudnya diharapkan pelajar dapat alert tentang perkara ini. Berkenaan dengan where di sini, WEIR ni, where, kita telah belajar di dalam fluid 1 berkenaan dengan kadar alir. So selalunya kita akan kita belajar ketika kita mula nak masuk Bernoulli equation tu, fluid dynamic, kita ada belajar where flow rate. So where ini kita kata di dalam open channel mungkin pelbagai. Mungkin dia ada bentuk seperti ini dan mungkin dia ada bentuk seperti batu di sini. Okay. Kenapa ini penting? Kerana selalunya pada slice gate tu, okay, kita akan letakkan pelbagai wear yang akan kita kata membantu mengurangkan ataupun membantu mencorakkan aliran yang berlaku. Okay. Itu satu. Satu lagi kita kata dengan kehadiran wear di sini, ia menyebabkan profil flow rate yang keluar akan berubah-ubah. Okay, asalnya daripada slice gate tu di sini. So kalau ia melalui wear, dia akan create satu flow rate pattern yang berbeza. Oleh itu, ini adalah nota untuk type of wear ni. So diharapkan pelajar boleh buat revision lah. Okay, saya rasa saya ada beri beberapa nota yang melibatkan yang ini di dalam website. Saya harap pelajar boleh download dan lihat. Okay. So apa yang perlu pelajar tahu ialah setiap bentuk wear tu mempunyai rumus kadar alir yang tersendiri. Okay, di dalam final ataupun di dalam test 1, test 2, perkara-perkara rumus ini mungkin saya akan berikan nota lah. Cuma pelajar dikehendaki memilih rumus yang betul. Jadi maksudnya mulai sekarang bolehlah study sikit apa yang dimaksudkan sharp crested wear. Okay, apa yang dinyatakan sebagai broad crested wear. Okay. So yang ini rumus masing-masing lah. So maksudnya kalau sharp crested wear, so ini rumus kadar alirnya. So kalau untuk broad crested wear, so ini rumus kadar alirnya. Dan seterusnya, okay, kalau kita ada common wear, so ini adalah rumusnya. Ini common lah, maksudnya just masih lagi ada coefficient nilai CD di sini. Okay, yang ini kalau sharp wide crested wear untuk keadaan H over Y lebih kecil daripada 2 dan seterusnya. So ini adalah nilai CD yang perlu dicari. Okay, so ini untuk sharp nose broad pada ketika H over L sama dengan 0.3 di antara range ini dan sebagainya. So H ini akan lebih kepada height dan L ni akan lebih kepada length, bukaan wear tersebut. Okay, dan sekiranya dalam keadaan thin plate wears ni, okay, kita bolehlah menggunakan rumus berikut. So ini adalah kita kata rumus berdasarkan keadaan sama ada plate tersebut rata sahaja seperti ini, okay, ataupun plate tersebut berlubang tengah seperti ini, ataupun plate tersebut berbentuk V. Untuk dua keadaan ini sebenarnya kita telah bincangkan di dalam
fluid mekanik 1. Fluid mekanik 1 kita ada dua keadaan, sama ada rectangular wear ataupun triangular wear sebenarnya. So jadi ini bukanlah satu perkara yang baharu, cuma kita kata kita akan lihat bagaimana penggunaan wear ini akan mempengaruhi aliran dan bagaimana ia kita relatekan dengan open channel yang berlaku.